Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulid wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalat ailati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menyambung kembali pembacaan Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-16 berkenaan dengan topi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ma jaa'a fi sifati Maghfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-106, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai topi perisai. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi maghfarun faqila lahu hadha ibn Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluh. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah dengan memakai topi perisai. Dilaporkan kepada baginda Ibnu Khatal telah bergantung di tirai Kaabah, lantas baginda bersabda, bunuhlah dia. Jadinya hadis ini peristiwanya berlaku semasa pembebasan kota Mekah daripada orang musyrikin pada tahun yang ke-8 Hijrah. Baginda memasuki Mekah itu dengan topi perisai di kepalanya. Dan dalam hadis ini juga disebutkan seorang bernama Ibnu Khatal. Dan Ibnu Khatal, nama sebenar Ibnu Khatal ini ialah Abdullah bin nama sebenar ialah Abdullah. Ada ulama berkata nama sebenarnya ialah Abdul Uzza. Ada ulama kata namanya Abdul Uzza. Beliau asalnya beragama Islam lah. Pada asalnya beragama Islam, kemudian murtad daripada agama dan telah membunuh seorang muslim yang menjadi pembantunya. Dan Ibnu Khatal ini dia sentiasa selalu mencela dan mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta beliau ini dia memiliki dua orang penyanyi wanita yang sentiasa mendendangkan lagu-lagu yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa teruknya perangai Ibnu Khatal ini. Bukan setakat dia yang mencerca Nabi, mencaci Nabi, tapi dia juga ada dua orang penyanyi wanita yang sentiasa mendendangkan lagu-lagu yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar beliau ini dibunuh, sekalipun dia ini sedang bergayut di tirai Kaabah. Dia bergayut di tirai Kaabah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata uqtuluh, bunuhlah dia. Walaupun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah, baginda mengisytiharkan sesiapa yang memasuki masjid maka ia akan selamat. Namun adalah beberapa orang yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka mesti dibunuh walaupun ketika itu mereka ini berada di dalam masjid. Nabi isytiharkan siapa yang berada di dalam masjid tidak akan dibunuh, tapi ada beberapa orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecualikan. Dan walaupun mereka ini ada dalam masjid, tetap kena dibunuh juga. Antaranya adalah Ibnu Khatal, dua orang penyanyi Ibnu Khatal tu, dan juga Ibnu Abisah. So itu antara
tafsiran hadis yang ditulis oleh guru kami, Ustaz Al-Falil Ustaz Adnan. Dan antara pengajaran yang kita boleh ambil adalah yang pertamanya keharusan membawa senjata ketika mana masuk ke kota Mekah. Keharusan membawa senjata ketika mana masuk ke kota Mekah dalam keadaan darurat dan memerlukan. Ada ulama menyebutkan disyaratkan juga senjata itu tidak dihunuskan. Yakni senjata itu dia mesti berada di tempat sarungnya lah, di dalam sarung. Tidak boleh dikeluarkan. Adapun jika bukan keadaan darurat atau keadaan tidak memerlukan, hukumnya adalah haram, kerana Nabi SAW bersabda, la yuhillu li ahadikum an yahmila bimakkatas silah. Tidak halal bagi seseorang, tidak halal bagi sesiapa daripada kamu membawa senjata ketika berada dalam kota Mekah. Kalau nak bawa senjata saja-saja je diharamkanlah di dalam kota Mekah. Tapi jika ada sebab-sebab tertentu, darurat dan sebagainya, dan keadaan yang memerlukan ada senjata, boleh diharuskan untuk bawa. Namun ada ulama yang menyebutkan disyaratkanlah boleh bawa, tapi disyaratkan senjata itu kena letak di dalam sarung dia, tak boleh dikeluarkan ataupun tak boleh dihunuskan. Okay. Dan yang keduanya pengajaran daripada hadis ini adalah berdalilkan hadis di atas, sebahagian fuqaha termasuk mazhab Malik dan Syafi'i menyatakan harus dilaksanakan hukum hudud dan qisas di tanah haram. Menurut Imam Ibnu Hanifah pula tidak harus. Ini kalau kata mazhab Malik dan mazhab Syafi'i, antara sebahagian fuqaha dalam mazhab Malik dan mazhab Syafi'i diharuskan untuk melaksanakan hukum hudud dan qisas di tanah haram. Tapi menurut Imam Ibnu Hanifah, dia tidak haruslah. Tidak harus. Ini seperti mana yang Nabi SAW perintahkan agar dibunuh Ibnu Khattal. Nabi SAW perintahkan bunuh Ibnu Khattal itu menunjukkan keharusanlah untuk melaksanakan hukum hudud dan qisas di tanah haram. Okay, seterusnya hadis yang ke-107. Hadis yang ke-107. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluh. Qala ibnu Shihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada tahun pembebasan Mekah dengan memakai topi perisai di kepala baginda. Apabila baginda menanggalkan topi perisainya, seorang lelaki melaporkan kepada baginda, Ibnu Khattal telah bergayut di kain kelambu Kaabah. Nabi SAW masuk ke Mekah dengan mengenakan memakai topi perisai, dan ada seorang yang bagi tahu dekat Nabi yang Ibnu Khattal ini dia sedang bergayut di tirai Kaabah, di kelambu Kaabah. Baginda Nabi SAW lalu bersabda, bunuhlah dia. Berkata Ibnu Shihab, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah SAW ketika itu tidaklah berada dalam keadaan berihram. Jadinya hadis yang 107 ni dan juga hadis yang sebelum ni kita baca, hadis yang ke-106 ni, dia samalah, menceritakan perkara yang sama, cumanya ada maklumat tambahan, yang di mana maklumat tambahan itu ialah Nabi SAW memasuki Mekah ketika itu tanpa berihram. Jadinya pengajaran daripada hadis yang ke-107 ini adalah berdasarkan hadis ini, sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i menegaskan bahawa harus memasuki Mekah tanpa ihram bagi orang yang tidak mahu melakukan ibadah umrah ataupun haji. Harus untuk masuk ke Mekah tanpa berihram bagi orang yang inilah tidak mahu melakukan ibadah umrah ataupun haji lah. Jadinya harus untuk memasuki tanpa ihram. Tak kira lah sama ada
Kemasukan itu kerana sesuatu hajat atau keperluan yang berulang-ulang, seperti nak cari kayu ke, nak mencari rumput, pemburu, pembekal dan sebagainya. Kerana suatu hajat atau keperluan yang tidak berulang, seperti peniaga, orang yang datang menziarahi dan sebagainya. Jadinya tak kisahlah, boleh untuk memasuki, harus untuk memasuki tanpa ihram, tanpa pakaian ihram. Begitu juga sama ada masuk kerana ketakutan atau tiada ketakutan, yakni orang yang aman. Sama ada orang tu dia masuk Mekah dalam keadaan dia takut ataupun dia tak takut, dia dalam keadaan yang aman. Namun sebahagian ulama' berpandangan tidak harus masuk ke Mekah tanpa ihram, kecuali orang yang terpaksa berulang-alik ke situ. Walaupun ada yang mengatakan harus untuk masuk tanpa ihram, tapi ada juga ulama' yang berpandangan tidak harus masuk ke Mekah tanpa ihram, kecuali orang yang ni lah terpaksa berulang-alik ke situ. Adapun orang yang masuk sekali sekala, yakni mempunyai hajat atau keperluan yang tidaklah berulang-ulang, wajiblah ia masuk dengan berihram, kecuali ahli qital, yakni tentera Islam, seseorang yang takutkan peperangan atau takutkan orang yang alim. Ya, orang yang masuk sekali-sekala ataupun dia tak ada keperluan untuk berulang-alik, maka diharuskan, maka wajib ia masuk ke kota Mekah dengan berihram. Kecuali bagi inilah tentera Islam ataupun seseorang yang dalam ketakutan, yang takutkan peperangan ataupun orang yang takutkan akan orang yang alim. So kena wajiblah untuk mereka ini memakai pakaian ihram jikalau tidak ada keperluan yang tidak menyebabkan dia nak berulang-alik daripada luar ke masuk ke dalam kota Mekah. Jadinya wajib. Jadi kalau dia sentiasa ulang-alik, maka harus untuk dia tidak mengenakan pakaian ihram. Itulah antara yang ingin disampaikan di dalam hadis berkenaan dengan topi perisai Nabi SAW. Dan sedikit info tambahan, menurut ahli sejarah Nabi SAW ini memiliki dua topi perisai. Yang pertama adalah Al-Muwashshah. Yang pertama Al-Muwashshah, dan yang kedua As-Subuq. Al-Muwashshah dan As-Subuq. Itu antara dua topi perisai Nabi SAW. Ini menurut ahli sejarah lah. Al-Muwashshah dan juga As-Subuq. Ya, setakat itu sajalah perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah dalam bab yang ke-16. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada hari esok insya-Allah.